Kita bersiaran lagi pada pagi ini di dalam program Up My Day. Ceria-ceriakan hari Anda pada pagi ini dengan secawan kopi. Ya, mana kopi Anda? Sila tunjuk. Kita bersiaran lagi, kita berjumpa lagi pada pagi ini di dalam program Up My Day. Minum dulu. Oke. Baik. Salam sejahtera, salam Jumaat, salam bersiaran sepengulu segala hari pada hari ini. Jadi sebelum kita mulakan program kita hari Jumaat, hari yang penuh, hari yang penuh dengan keberkatan ini, hari yang mulia ini, apa kata kita mulakan hari ini dengan bertafakur sejenak dan juga kita bacakan Al-Fatihah ya, dan juga kita panjatkan doa kepada ada rakan CBO kita yang sudah terkesan dengan COVID-19 yang kini berada di ICU. Mudah-mudahan dipermudahkan Puan Zaitun Ismail daripada Kota Baru ya. Jadi kita sama-sama mendoakan untuk kesejahteraan beliau, semoga dipercepatkan sembuh dan kembali menjalani penghidupan seperti biasa. Ya, mari kita bertafakur sejenak dan kita mulakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah ya, sama-sama kita panjatkan doa ya, sebenarnya hari yang penuh mulia, hari yang penuh keberkatan ini, penghulu segala hari ini. Mudah-mudahan kita semua berada di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Dan bagi mereka, bagi rakan-rakan kita, bagi sahabat-sahabat kita yang mungkin dalam ujian kesihatan, kita doakan dipercepatkan sembuh. Bagi sahabat-sahabat kita, bagi rakan-rakan kita dalam ujian yang mungkin kesempitan keuangan, kita sama-sama doakan agar diberi peluang, agar diberi ruang dan keluar daripada kesempatan tersebut. Dan mungkin di kalangan kita ada rakan-rakan kita, ada sahabat-sahabat kita diberi ujian, mungkin kehilangan pekerjaan, pemotongan gaji dan sebagainya. Kita sama-sama doakan, kita sama-sama banyak doakan agar dibuka jalan, diberi orang kata apa, peluang untuk meneruskan kehidupan ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi yang berbahagia ini seperti mana biasa, hari ini hari yang keempat ya, hari yang keempat kita bersiaran di dalam program Up My Day, yang mana satu program yang berinformasi dan juga terkini, yang mana kita nak adakan satu perjumpaan di alam maya, walaupun kita di tempat masing-masing dalam lockdown, terkurung, terikat, terpenjara di rumah sendiri ya. Apapun, kita dekatkan anda dengan program Up My Day. CNI sentiasa dekat dengan anda, CBO sentiasa dekat dengan rakan-rakan anda, pemimpin sentiasa dekat dengan organisasi anda. Itu yang matlamat yang kita nak capaikan. Dan pada pagi ini saya tidak keseorangan bagi mewarnai, bagi menceriakan suasana pagi kita pada pagi ini. Kalau semalam kita FB Live bercerita tentang lelaki, gandingan lelaki, bapa dengan anak. Okay, tahniah kepada Diamond Agency Manager kita Tuan Fauzi dan juga anaknya Fakhrul Razi. Okay, baik, dan hari ini juga gandingan mantap, 3 lelaki, 3 jejaka. Okey, baik, siapakah beliau? Mari bersama dengan saya pada pagi ini, tidak lain dan bukan, kita mempersilakan Dr. Zaidi. Assalamualaikum Jafri. Waalaikumsalam Dr. Zaidi, di mana anda? Ya, cukup handsome pada pagi ini, cukup ceria pada pagi ini. Mungkin sepatah dua kata untuk rakan-rakan kita bagi memulai acara kita pada pagi ini, silakan.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Apa khabar anda semua? Luar biasa baik. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat sejahtera lah dalam musim pandemik COVID-19 ni. Okey, baik. Terima kasih Cik Zaidi. Jadi anda rakan-rakan CBO sekalian rasa bertuah ya kerana dapat bersama dengan Dr. Zaidi, juga merupakan seorang pakar nutrisi kita. Jadi yang bersedia menjawab apa saja kemuskilan tentang produk-produk CNI. Itu boleh PM tepi nanti. PM tepi ya. Tak kena denda PM tepi. Okey, baik, dan tak cukup dengan Tuan Zaidi kita, bersama dengan kita insan yang cukup luar biasa ya, yang mempunyai pengalaman luas dalam CNI khususnya, dan mempunyai pengalaman yang cukup luas di dalam bidang perniagaan malam ini. Tidak lain bukan dipersilakan Double Diamond Agency Manager Tuan Haji Ramli Haji Jaid. Assalamualaikum Tuan Haji. Halo. Tuan Haji bersama dengan kita. Di mana Tuan Haji? Mungkin line dia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Haji, apa tak cakapkan. Apa cerita pagi ni Tuan Haji? Ya, pagi ni macam biasalah, duduk kat rumah. Kalau ikut rutin harian saya sudah di luar sana buat senaman. Tapi selama PKP ini yang kena lockdown, belum tak dapat keluar lah, kat rumah sajalah. Oh ya, bukan ke jogging di kawasan perumahan, di persekitaran perumahan boleh? Boleh, tapi di kawasan saya 1 kilometer radius dalam masa 2 minggu ni 24 orang yang positif. Jadi aman saya, jadi saya tak beranilah nak jalan-jalan kat luar. Iyalah, berhati-hatilah sentiasa dan kita ambil langkah berjaga-jaga sebolehnya kita dalam usaha kita untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Kita cuba kurangkan pergerakan, sekiranya tidak ada keperluan mendesak, kita duduk sajalah di rumah. Kerana untuk bersenam, untuk bereksersis tak semestinya kita kena pergi ke taman, tak semestinya kena keluar rumah. Di dalam rumah pun kita boleh buat eksersis. Begitu Tuan Haji tak? Ya, betul-betul. Saya pagi tadi sudah 20 sikit lah. Sebab saya kan banyak kucing. Jadi saya buat bermain dengan kucing. Buang-buang apa yang perlu dibuangkan. Saya ada 20 ekor. Wow. Dia 20 ekor macam mana Tuan Haji jaga? Saya ada 2 ekor pun tak lepas tangan nak menjaganya. Okey. Alright. Baik. Terima kasih. Okey, Haji. Sebelum itu kita teruskan lagi seperti mana rutin biasa. Saya nak belek-belek sikit surat khabar hari ini. Berkongsi dengan tuan-tuan puan. Sebelum saya belek-belek surat khabar saya ni, saya nak berinteraksi sikit dengan rakan-rakan kita yang tak lepas-lepas memberi sokongan. Terima kasih banyak daripada Sherin, selamat pagi juga. Petri, good morning semua. Cik Nasrul Hadi daripada Seremban, waalaikumsalam. Di pagi yang mulia ini alhamdulillah saya sudah dapat minum teh tarik dengan ekstrak tongkat ali dan ginseng. Wow. Alright. Apa lagi, selamat pagi daripada Mr. Yong. Selamat pagi semua, sediakan kopi anda. Sumah Yahya. Waalaikumsalam. Selamat pagi yang ceria ini, saya sudah minum teh halia. Itulah dia. Dan juga teh halia cendawan harimau. Siri lengkap bercerita minuman CNI ini tak orang kata apa tongkat ali kopi saja, tidak ginseng kopi saja. Kita ada bagi mereka yang penggemar teh, kita ada teh. Kita ada teh tarik, kita ada triple milk tea, gabungan teh hitam, gabungan robusti. Jadi ini membantu untuk antioksidan. Jadi kita ada teh halia, kita ada apa lagi? Kita ada cereal. Series minuman kita cukup lengkap. Jadi anda yang tak suka minum kopi, kita ada teh. Ada yang rasa nak buang angin, sama ada angin atas, angin bawah, semua kena teh halia. Okey, baik. Atira Zulkifli, assalamualaikum semua. Salam Jumaat. Hajah Siti Rawan, assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, Double Diamond Siti Rawan kita tak lekang-lekang memberi sokongan. Terima kasih. Saadia Baginda, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Ya.
Julaiha, selamat pagi sahabat-sahabat siaran yang hebat. Okey, baik. So pagi ni di rumah saya ni agak orang kata apa? Busy sikit ya. Kerana semua work from home. Saya di atas juga bermeeting. Wife saya di bawah pun juga bermeeting. So kita berdewas berlawan meeting pada hari ini. Okey, baik. Saya ke sorotan akhbar pada hari ini. Saya bersama di tangan saya ini adalah Harian Metro. Semalam kita dikejutkan lagi dengan angka yang agak mengejutkan. Kes baru 8,200. So, aduh ya. Sama-samalah kita berusaha, sama-samalah kita membantu meringankan beban barisan frontliner juga dan juga membantu untuk diri kita bersama keluarga kita ya. Jadi misi 1000 getir. Apa itu? Misi 1000 getir. Angka kematian pesakit COVID-19 yang meningkat mendadak ketika ini sekaligus menyebabkan tanggungjawab menguruskan jenazah korban pandemik itu menjadi pekerja yang paling berisiko. Yalah, apa tidaknya mereka ini akan terdedah kepada wabak ini ya, dan tentu kerana kontak rapat. Dan bukan mereka saja, malah mereka akan balik bersama keluarga dan juga kontak-kontak rapat yang lain. Jadi itulah yang kita bimbangkan. Tapi apapun kita mendoakan untuk mereka yang menjalankan kerja murni ini, kerana apa mereka apa akan jadi dengan urusan pengkebumian jenazah nanti. Jadi sama-sama kita panjatkan doa. Baik, apa lagi yang saya nak kongsikan kepada anda pada pagi ini. Umur 18 hingga 60 tahun lebih terdedah kepada risiko jangkitan. Ini satu yang kita perlu ambil berat ya, memandang serius, kerana dulu kalau kita katakan warga emas, tapi sekarang tidak ada khusus dah. Tidak ada terhad kepada golongan tertentu lagi dah. Ada kanak-kanak pun dah semakin meningkat dah. Semua golongan terdedah kerana COVID-19 ini sudah pun berada di kalangan komuniti. Jadi betul je Yasri. Ya. Sebab jadi memang mungkin, dia telah ada sebaran daripada wabak COVID-19 ni. Memang kita dah tak tahu, KKM sendiri pun tak dapat nak trace exactly dekat mana. Betul. So kita pun tak tahu daripada mana dapat. Ya tak? Sebab dia sudah pun berada di kalangan komuniti. Jadi mungkin Dr. Zaidi sedikit saranan dulu sebelum ke topik ni. Sedikit saranan dulu dalam situasi begini. Tak ada lain, Cik Sri. Kekal duduk di rumah. Kekal duduk memang, di rumah. Jangan keluar. Jangan kita dedahkan diri kita kepada bahaya ini. Baik. Antara lain yang boleh saya kongsikan pada pagi ini, ATM. Ini sudah melibatkan Angkatan Tentera Tuan Haji, Cik Zaidi kita. Ya. ATM bakal buka 6 lagi pusat penyaringan vaksin. Jadi secara pandu lalu, jadi kalau dah terlibat Angkatan Tentera ni maknanya yalah, tapi apapun dengan banyaknya pusat-pusat vaksin ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan vaksin. Dalam 2 minggu lagi, kata Khairi Jamaluddin, akan 2 minggu lagi akan lancarkan program beri vaksin pekerja di sektor perkilangan dan perindustrian. Sudah pun beroperasi sebenarnya, kerana office wife saya sudah pun dipanggil, sudah diminta daftar untuk mendapatkan vaksin di syarikat beliau. Jadi dan saya percaya juga si anak juga akan menerima yang sama. Baik, bahaya tidak laksana SPP. Jadi kerana KKM sudah membuat pengkajian, perlunya adanya sekatan pergerakan penuh ini. Betul, Jeffrey. Saya dengar juga semalam Menteri Kesihatan, kalau tak salah saya, mengatakan bahawa besok 5 Jun kalau sistem kesihatan negara boleh lumpuh. Boleh lumpuh. Tak total lockdown. So, kalau lumpuh, KKM lumpuh, apa nak jadi dengan kita? Apa nak jadi? Apa nak jadi dengan adik-adik keluarga kita? Mungkin kalau terkesan COVID-19 nanti, sama-samalah kita. Semoga dijauhkan. Ya, insyaAllah. Okey, lain siapa lagi?
Syarifah Zaliah, Assalamualaikum. Jasri sahabat semua, semoga sentiasa dirahmati Allah. Amin, amin, amin. Patri luar biasa baik, yang luar biasa baik. Okey, Salina Idris luar biasa baik. Terima kasih, terima kasih. Haji Jah Saleh, Diamond Agency Manager Haji Jah Saleh. Assalamualaikum dan selamat pagi semua, semoga ceria selalu. Alright. Madi Mung, sibuk, selamat pagi. Tiap pagi saya ambil soya dan ISP 18. Tahniah ya, demi mencerdaskan diri kita dan juga meningkatkan imun sistem. Pengurus agensi Mutiara Cik Mut daripada Johor. Assalamualaikum dan selamat pagi semua, semoga ceria selalu dan dalam lindungan Allah. Lama saya tak balik Johor ni Cik Asri. Dah lama So tapi apa pun kita dapat jumpa sahabat-sahabat kita di Johor. Alright. Cik Mut bersama dengan kita dan kita alu-alukan di seluruh tanah air kita yang dapat bersama dengan kita bersembang-sembang santai-santai pada pagi setiap hari Isnin sampai Jumaat, insyaAllah. Alright. Julaiha binti Ibrahim, alhamdulillah result swab test saya semalam negatif. Alhamdulillah. Swab test satu pun negatif 24 hari bulan 6 lalu berkat amalan pemakanan sihat dari CNI yang terbaik. Mungkin di mana Julaiha? Mungkin kita boleh spotlight Julaiha kat sini. Ini satu perkongsian yang menarik. Saya minta kerjasama kalau dapat kita tangkap Julaiha dekat sini. Kalau dia mungkin kita nak dengar sikit cerita dia bagaimana pengalaman dia, apa produk yang dia amalkan. Ada ke? Julaiha, Assalamualaikum. Okay, mungkin belum bersedia agaknya. Okey, baik. Satu berita yang saya nak kongsikan tadi, cerita asyik COVID dia. Ini semua benda yang merisaukan, benda yang orang kata apa, streskan kita semua dah. Kita alih sikit topik itu. Kita lihat kepada Syed Mokhtar, kekal Bumi Putra terkaya. Dengan memiliki kekayaannya 4.9 bilion. Itu yang kita at least memberikan sutikan semangat sikit kepada kita pagi ini ya Tuan Zaidi. Jadi apa yang kita nak ceritakan kepada pagi ini? Role model. Pastinya ada jalan. Jalan pasti ada, mesti ada cara. Kalau mereka boleh membuktikan bahawa boleh membina empire, boleh membina legasi. Kalau kita dalam konteks CI ni, membina legasi. Kalau Cik Murad ada legasi dia. Kalau Double Diamond Agency Manager Tuan Hajah Siti Rawan ada legasi dia, ada Tuan Haji Ramli juga ada legasi dia, pastinya dah terbukti kita boleh membina legasi tersendiri dalam perniagaan CNI. Baik, apa lagi yang tak saya kongsikan, tapi sebelum itu mungkin saya nak bagi ruanglah pada petang ini tetamu jemputan saya Dr. Zaidi. Kita sembang-sembang sikit pada pagi ini. Pada pagi ini Tuan Zaidi nak menyentuh tentang apa itu? Ya, produk yang ingin kita bicarakanlah untuk pagi ini. Salah satu yang penting untuk meningkatkan daya imuniti badan kita, iaitu ecstasy. Okey, baik. Bila bercakap berkenaan dengan ecstasy ni, pasti di fikiran kita adalah vitamin C. Adalah vitamin yang paling popular, paling dikenali, paling orang ambil paling tidak setiap harinya, vitamin C. Malah dalam musim COVID-19 ini, KKM juga menyarankan untuk kita meningkatkan daya imun badan kita, daya imuniti badan kita dengan pengambilan vitamin C yang mencukupilah setidaknya. Ya, Tuan Zaidi, tadi Tuan Zaidi ada mengatakan KKM ada menyarankan ambil pengambilan vitamin C. Sebenarnya kalau kita dapat lihat banyak di sosial media ya, doktor daripada luar negara juga menyarankan kita untuk mengamalkan vitamin C. Jadi bukan saja dari sudut jangan pandang CNI ni sebab dia ada produk vitamin C, asyik nak cerita vitamin C, nak promote vitamin C, nak jual vitamin C dia, bukan ya, sebab kenyataan ini disokong penuh ya oleh doktor-doktor pakar daripada luar negara juga dan juga doktor-doktor dalam negara kita sendiri. Jadi perlunya pengambilan vitamin C dalam situasi sekarang. Silakan doktor. Betul tu Jasri. Ada sebab kenapa vitamin C ni penting
Okey, tapi sebelum tu saya nak cerita sedikitlah latar belakang vitamin C ni. Tak kenal tak cintalah orang tak kata. kenal, Okey. tak cinta. Semua orang tahu tapi tak kenal betul-betul tentang vitamin C ini. Vitamin C ni sebenarnya pada asasnya dikenali sebagai asid. Okey. Dia asid ascorbic. Dia salah satu vitamin yang tidak dapat badan hasilkan sendiri. Jadi memang perlu kita ambil daripada sumber luaran. Apa sumber-sumber yang menyumbangkan kepada vitamin C ni? Ada banyak sumber, sudah tentu buah-buahan lah. Buah-buahan seperti orange, jambu batu, boleh kita ambil setiap hari untuk kita dapatkan. Tapi sebenarnya vitamin C ni adalah vitamin yang larut air. Jadi badan kita tak dapat simpan sepenuh tak dapat simpan lama lah untuk digunakan oleh badan kita. Kerana dalam seharian kita lah, dalam kehidupan seharian kita, dalam satu hari itu, berapakah keperluan vitamin C yang diperlukan oleh badan kita? Menarik Cik Asri sentuh pasal berapa keperluan kerana banyak pertanyaan sebenarnya berkenaan dengan ini. Okey, sebenarnya keperluan badan kita antara 70 hingga 100 mg sehari. 70 hingga 100 mg satu hari. Tetapi Cik Asri, seperti yang saya katakan tadi, badan kita tak dapat simpan lama. Ya. Dan pengambilan buah-buahan dan juga sayuran yang kita ambil setiap hari, boleh saya kata, saya pastilah tidak mencukupi kerana macam sebelum-sebelum ini saya kongsikan 95% rakyat Malaysia tak cukup pengambilan buah-buahan dan juga sayur-sayuran ini. Kalau 100 mg satu hari, kalau buah oren tu berapa biji nak makan tu? Kalau buah oren, kalau tak salah saya 3 ke 5 biji lah. 3 ke 5 biji. Kalau tak salah saya daripada yang perbandingan dengan Vita-C. Okay. Tapi masalah juga doktor, buah-buahan kita, sayur-sayuran kita hari ni semuanya disimbah dengan bahan kimia, disimbah dengan bahan pengawet untuk ketahanan tu apa mas? Jadi bagaimana penyelesaiannya? Betul bro. Penyelesaiannya sudah pasti dengan mengambil makanan tambahan ataupun suplemen tambahan seperti ester C ini. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya vitamin C ini sebenarnya sangat penting kerana dia melibatkan 300 lebih tindak balas dalam badan kita, termasuk dalam tindak balas enzim. Jadi penting untuk kita cukupkan pengambilan vitamin C ini setiap hari. Dan untuk pengetahuan semua, vitamin C dia ada 3 generasi. Okey, yang pertama adalah memang pure acid ascorbic. Dia adalah berasid, tidak stabil, okey, dan kadar penyerapannya memang sangat kurang dan sumbernya adalah dari sumber kimia. Itu generasi yang pertama. Kemudian ada generasi yang kedua, iaitu acid ascorbic ditambah dengan garam mineral. Dia mengurangkan sedikit keasidan tetapi masih lagi berasid. Kemudian sumbernya juga adalah sumber daripada kimia, ada juga daripada sumber semula jadi. Dan produk yang kita ingin bicarakan, ester C ini adalah daripada generasi yang ketiga. Generasi yang ketiga sudah tentu yang lebih baik daripada generasi yang sebelumnya, iaitu dia menggabungkan mineral ascorbic. Dia asid tu dah tak ada, digantikan dengan kalsium ascorbic dan sumbernya adalah sumber semula jadi. Alright, tapi kita dah tahu dah sedikitlah apa itu vitamin C dan kita nak lihat pula kenapa kita nak amalkan vitamin C ni. Sebelum Dr. Zaidi sentuhkan seterusnya tu, tadi ada dengar gabungan vitamin C dan juga kalsium. Apakah dia punya sinonimnya? Apakah dia punya kekuatannya gabungan kedua-dua elemen ini? Okey. Berkaitan dengan kalsium dan juga ascorbic ni, sudah tentu yang utama adalah sumber vitamin C. Kemudian asid itu dibuang, digunakan kalsium itu untuk menstabilkan bahan vitamin C ini sehingga ia dapat memberi manfaat pada badan kita, bukan hanya vitamin C, malah ditambah dengan kalsium yang baik. Yang baik untuk kita punya kesihatan tulang, gigi dan gigi
So maksudnya ada 2 dalam 1 sekarang. Betul. Ya tak? Mana kekuatannya vitamin C untuk kita tingkatkan imun sistem kita. Kemudian kalsium tadi untuk menguatkan sistem orang kata apa, sokongan badan kita, iaitu tulang-tulang kita, supaya memastikan kita sentiasa orang kata apa, tegaklah, ya tak? Bila mana usia meningkat, biasanya kita akan ada faktor tulang tu membongkok sikit atau kerana kekurangan kalsium mungkin. Ya tak? Betul. Jadi sebab tu kita nak sentuh sedikit. Ya, silakan. Kenapa sebenarnya kita nak kena amalkan ester C ini? Okay. Baik, kita tonton dulu satu video daripada Dr. Hasani Anda. Okay. Silakan. Tonton. Ester C ini berkesan untuk menentang jangkitan bakteria, virus, kulat dan seumpamanya, dan juga mengurangkan gejala-gejala alergi. Ia juga dapat memberi perlindungan antioksidan, pengoksidaan, dan juga menetralkan radikal bebas. Selain daripada vitamin C ini, cara lain untuk meningkatkan sistem imun kita adalah kita mengamalkan cukup tidur, senaman harian, dan juga kurangkan stres. Kerana ketiga-tiga faktor ini akan menurunkan sistem imun kita. Itu saja perkongsian daripada saya, Dr. Hasani. Lain kali, salam jumpa lagi. Okey, itu tadi perkongsian daripada Dr. Hasani. Kenapa kita perlukan ester C ini? Tadi Dr. Hasani ada sebut 3 poin penting. Kalau kita boleh semak kembali, yang pertama, dia meningkatkan daya imuniti badan kita. Kerana ia berkesan dalam membantu badan kita, daya imun badan kita untuk melawan jangkitan kuman, okay, serta mengurangkan alergi. Okey, itu poin pertama. Dan yang kedua, menguatkan daya imun badan kita dan juga mengurangkan alergi. Dan macam saya katakan tadi, memang pesanan daripada KKM, pengambilan vitamin C ini adalah sangat penting, dan kita tahu bahawa kita memang tak cukup pengambilan vitamin C daripada pemakanan kita sehari-hari, dan sangat penting untuk kita ambil makanan tambahan seperti ester C ini. Kemudian yang kedua, tadi Dr. Hasani sebutkan adalah ester C ini adalah vitamin yang antioksidannya tinggi dan bersifat anti penuaan. Okey, vitamin C ini adalah nutrien yang berperanan sebagai antioksidan yang menghalang radikal bebas daripada merosakkan sel badan. Jadi dalam situasi sekarang ini, okey, jangkitan daripada COVID-19 ni ataupun jangkitan daripada virus ataupun bakteria lainnya akan menyebabkan badan kita mengalami keradangan. Jadi penting untuk kita amalkan ester C ini supaya dia dapat mengurangkan keradangan sehingga dapat mengurangkan gejala-gejala yang teruk daripada jangkitan tersebut. Okey, itu adalah kenapa kita perlu ambil ester C ini dalam membantu kita untuk menguatkan daya imun badan kita. Alright. Kemudian yang keempat, mungkin saya kongsikan, ada lagi. Kenapa perlu kita ambil ester C ini adalah dia membantu mengurangkan stres kerana ia merangsang penghasilan hormon anti-stres. Yang keempat, tadi Cik Asri ada sentuh berkenaan dengan kalsium dan juga ascorbic ni ataupun vitamin C ni. Yes, okay. Kalsium, okay, dia menguatkan tisu penghubung dan juga sendi kita. Okay. Mempercepatkan pemulihan luka. Semalam ada yang kongsikan, kalau tak salah saya, dari Taiping. Okey, bahawa ada luka. Kemudian pengambilan ester C dan juga LEAF dapat membantu mempercepatkan penyembuhan luka tersebut. Okey, selain itu dia menguatkan struktur-struktur sendi. Jadi penting juga untuk kita amalkan ester C ini kerana ia ada kalsium. Kemudian vitamin C ini juga penting juga untuk penghasilan kolagen. Okey, kolagen pasti kita kait rapatkan dengan kecantikan ataupun kesihatan kulit. Jadi pengambilan vitamin C ataupun ester C ini dapat membantu dalam kesihatan kulit kita.
Dan kemudian yang terakhir yang saya ingin kongsikan kepada anda semua, ekstasi ini dia membekalkan kalsium tambahan. Seperti yang saya katakan tadi, kerana ada kalsium dia membantu dalam kesihatan sendi dan juga tulang. Dan dengan kalsium tambahan ini dia dapat melengkapkan lagi kita punya keperluan nutrien, sama ada itu daripada vitamin C untuk menguatkan daya imun badan kita, daya imuniti badan kita, dan juga kalsium untuk kesihatan tulang dan juga sendi. Ya, itu dia. Alright, terima kasih Tuan Zaidi. Jadi kalau kita lihat tadi gabungan ekstasi dengan kalsium ni gabungan yang lengkap lah. Ya, gabungan yang lengkap kerana bukan saja kita nak tingkatkan immune system, malah kita juga ingin memastikan kekuatan sokongan badan kita tu terus orang kata apa kuat supaya kita tidak menghadapi masalah kesihatan yang berkaitan dengan tulang juga. Baik. Saya ingin baca sikit satu petikan, mungkin Tuan Zaidi boleh ulas kat sini kata. Ini di luar topik sedikit ya. Saya daripada Madimung, saya minggu lepas ambil vaksin 1 dos Pfizer. Yang saya rasa selepas vaksin badan memang rasa lemah. Saya terus ambil kopi tongkat ali dan tongkat ali kapsul, badan saya segar, terbaiklah. Itu orang kata apa perkongsian ikhlas daripada Madimu. Terima kasih sebagai panduan kepada rakan sibuk kita yang lain juga ya, kerana akan masing-masing akan mengambil suntikan vaksin. Jadi pastikan sebelum pergi mengambil suntikan vaksin, amalkan nutrisi produk untuk tingkatkan immune sistem kita. Mungkin ada lagi yang terakhir daripada Tuan Zaidi. Betul. Tadi kita dah sentuh kenapa kita perlu ambil ekstasi. Tapi sekarang kita nak tahu apa keunikan ekstasi daripada CNI ini. Saya nak bagi anda semua 5 sebab kenapa kita nak pilih ekstasi ni. Okey, yang pertama, dia merupakan vitamin C generasi ketiga. Boleh kita ambil vitamin C luaran lainnya, tapi ada kekurangannya. Jadi ekstasi ini merupakan vitamin C generasi ketiga yang lebih lengkap, right? Dengan diperkaya dengan kalsium dan juga metabolit. Jadi sebab pertama dan yang kedua, generasi yang ketiga dan yang kedua adalah diperkaya kalsium dan juga metabolit. Kemudian kenapa kita nak pilih ekstasi ini lagi? Kerana keberkesanannya tinggi. Cik Asri, saya nak kongsikan kepada anda semua, kadar penyerapan ekstasi ini adalah 2 kali lebih tinggi berbanding dengan vitamin C biasa. Jadi memang dapat diserap oleh badan kita sehingga dapat digunakan dengan lebih baik. Dan yang kedua, pengekalan dalam badan 4 kali lebih tinggi berbanding yang biasanya juga. Macam saya katakan tadi, lebih kekal lama dalam badan kita. Ya saya. Vitamin C ini adalah larut air. Jadi dia memang sangat mudah untuk dibuang oleh badan kita melalui perkumuhan dan juga perpeluhan. Okey. Jadi tinggi kadar retention dia. Retention rate dia adalah 4 kali lebih tinggi. Kemudian sebab yang keempat, pH-nya adalah neutral, 7. Okay, jadi orang yang ada masalah gastrik, penghadaman dan sebagainya, memang sangat bolehlah untuk amalkan ekstasi ini kerana dia tidak mengganggu sistem penghadaman. Kerana vitamin C biasa dia memang berasid. Kalau nak ambil dia memang ada precaution sedikit lah, sehingga boleh menyebabkan kesan sampingan yang lain seperti ceri-berit dan sebagainya. Okay. Dan yang sebab terakhir Encik Asri, dia memiliki 3 paten daripada Amerika Syarikat yang mengiktiraf komposisi ataupun bahan daripada ekstasi ini. Jadi memang telah terbukti melalui penyelidikan. Okey, alright. Itu dia. Yang menarik sekali, ekstasi kita ni patented lah. Jadi kerana patent ini menyebabkan produk kita boleh dieksport ke luar negara dan diyakini dan kita boleh amalkan tanpa was-was ya. Dan saya menarik perhatian saya tadi sebab Tuan Zaidi ada sebut collagen untuk kecantikan kulit. Wow, jadi tak perlu kita pergi ambil suntikan vitamin C lagi lah ya. Untuk kepada wanita-wanita di luar sana, rakan-rakan CBO wanita kita tak perlu pergi nak cucuk-cucuk sana cucuk sini vitamin C, memadai dengan kita mengamalkan vitamin C, ekstasi CNI. Ya, itu dia. Dan ekstasi ini di Malaysia memang CNI menjadi
pemasa tunggal lah. Berkenaan dengan Pemasa tunggal, makna kita saja yang memiliki instansi. Okey, anda rasa kita rasa bertuah, dan rakan-rakan CBO juga kita harus merasa bangga dan bertuah dan ambil kesempatan ini kerana kita saja yang pemasa tunggal. Jadi war-warkan di masyarakat di luar sana untuk kepentingan, untuk kebaikan dan dalam usaha kita untuk memutus rantaian COVID-19 ini. Baik Tuan Zaidi, saya rasa kita nak bersama dengan rakan jemputan kita juga pada pagi ini, ya. Tidak lengkap kalau kita tidak bersama dengan Double Diamond kita yang mempunyai pengalaman yang begitu luas dalam perniagaan siang ini khususnya dan juga industri, ya. Assalamualaikum Tuan Haji. Unmute dulu Tuan Haji. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Tuan Haji, apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah, luar biasa. Okey, baik. Dalam waktu yang terbatas ini Tuan Haji, sebab saya kenal dengan Tuan Haji ini dan pernah bekerjasama dengan Tuan Haji diberi peluang untuk bekerjasama selama setahun menjaga pasaran di Sarawak, ya. Dan bekerjasama dengan Tuan Haji naik kereta turun bukit, naik bot, naik orang kata apa, sampan dan sebagainya. Dulu cara offline lah, ya tak? Cara fizikalnya, ya. Kita tahu geografi Sarawak tu macam mana, berbukit bukau dan sebagainya, laluannya cukup mencabar, ya. Tapi kecekalan, ketabahan, kesungguhan Tuan Haji dapat mengarung itu semua. Tapi sekarang kita dah beralih arah dengan COVID-19, kita terpaksa lockdown, terpaksa terbatas pergerakan. Bagaimana Tuan Haji orang kata apa, menyesuaikan perubahan ini, memastikan rangkaian organisasi terus aktif dan terus bergerak? Silakan. Okey, Asri, sebelum saya sharing ataupun jawab soalan Cik Asri tadi, saya nak tambah sedikit berita terkini lah. Mungkin belum ditetapkan dalam surat khabar yang Asri baca-baca tadi kan, iaitu berita sensasi. Bola sepak. Malaysia kalah 4-0. Saya tengok semalam sampai pukul 3 pagi. Okey, lepas tu tidur sekejap, 4.30 dah dibangunkan oleh isteri. Dan pagi-pagi begini, walaupun usia sudah 6 series, masih bertenaga, masih segar. Jawapannya ialah suplemen. Saya kena pagi tadi sebelum saya subuh, lift, kemudian ambil istesi 2 biji, kemudian organik. Okay. Dan semalam waktu menonton TV pun saya ada makan lift juga. Jadi alhamdulillah dengan makan produk makanan kesihatan ini masih kekal. Alhamdulillah. Kalau ikut biasa-biasa, bayangkan umur dah 63, tidur hanya 1 jam. Memang agak letih. Tapi pagi tadi saya terus berpeluh sedikit menguruskan hal kucing-kucing saya tadi yang Asri cakap tu 20 ekor tu. Dan alhamdulillah. Jadi memang luar biasa lah. Luar biasa produk kita sihat. Okey, berbalik dengan soalan jadi tadi kan, yang memang betul, saya pernah bekerja sama dengan Asri, sewaktu Asri diberi tugas untuk bekerja bersama dengan kami ataupun menjaga kami di Sarawak ni, Asri. Memang betul, saya pernah bawa Encik Asri, tapi kalau nak lebih detail nanti tanya Asri lah. Saya bawa dia naik kereta dari Miri, lepas tu transit di Niah, ada aktiviti sana PKP, kemudian on the way ke Bintulu, kita singgah di jalan, Asri ingat dekat surau kita buat PKP. Okey, lepas tu di Bintulu, bermalam di Bintulu, dari Bintulu untuk pergi ke Sibu, tengah perjalanan ada berlaku sedikit teknikal kereta saya kan Asri. Memang mencabar kan. Cabaran. Bukan macam Semenanjung, jalannya elok, lurus, kita ni turun naik bukit dan banyak hutan di tepi-tepi dia Asri. Okey, memang betul lah. Memang banyak cabaran lah. Okey. Ya, seperti Asri katakan tadi, saya sebenarnya memang lebih kepada offline. Okey. Walaupun syarikat telah memulakan O2O, iaitu offline to online, online to offline, saya masih suka dengan offline. Itu jiwa saya lah. Jiwa orang sudah senior citizen lah. Okay? Jiwa otai. Sebab tu waktu PKP ni saya memang rasa rindu dengan cara saya buat CNI, pergi offline, jumpa downline, high touch dengan mereka, bersuah muka, kan, sama minum makan dan sebagainya. Tapi apakan daya waktu PKP ni kita tak boleh nak bergerak.
Okey, jadi walaupun saya sebenarnya lebih suka dengan offline, tapi sempena dengan MCO ni, PKP ni, tak boleh nak buat apa. Saya terpaksa juga ikut menggunakan online. Okey. Jadi pada mula permulaannya memang agak susah saya untuk menggunakan online, kan tak pandai kan. Ada belajar tapi masih tak dapat terima, mungkin lambat terimalah. Jadi alhamdulillah dengan bantuan anak dan isteri yang selalu membantu saya, dan sekarang alhamdulillah sekarang pun dapat ikut Zoom. Dulu mana pandai nak transfer WhatsApp ke pergi komputer, tapi kena belajar alhamdulillah. Jadi memanglah apapun Tuan Haji orang kata apa, kena belajar lah, ya tak? Ya, kena belajar. Kena belajar lah. Kena belajar, terpaksa belajar. Kalau tidak saya ketinggalan, tak boleh nak buat sampai waktu PKP ni lah. Jadi sebelum lockdown sebelum ini, tadi saya pun masih bergerak di sekitar Kuching, menghantar barang, COD barang, dan penghantaran ke outstation menggunakan bas, menggunakan pos dan sebagainya lah. Itulah yang saya lakukan lah. Jadi berbalik dengan kata Asri tadi, cara untuk buat perniagaan SNI waktu PKP ini lebih kepada online lah. Dan alhamdulillah seperti saya katakan tadi, berkat saya belajar dikit sedikit, dan sekarang saya dapat mengikut apa juga program yang dianjurkan oleh syarikat. Contohnya semalam saya ada hal sikit lah petang. Saya pergi klinik dekat klinik Asri tu, yang sebelah tu, klinik binatang. Saya sekarang satu minggu ni tiap hari pergi klinik Asri. Sebab kucing saya ada masalah lah. Jadi itulah dia Asri. Okey Tuan Haji, sebelum kita teruskan mungkin kita ceria-ceriakan pagi sikit ini, kita uji minda sikit. Kita uji minda sikit untuk rakan-rakan CBO kita. Saya nak kongsi satu image ini. Kalau boleh, saya nak dengan dah hari-hari kita amalkan nutrisi produk, sudah semestinya kita cergas tubuh badan kita, cergas minda kita. Saya nak main teka-teki sikit dan anda boleh tulis jawapan anda di ruangan chat sana. Apakah gambar, apakah ini? Gambar apakah ini? Jadi anda boleh tulis di ruangan chat sana jawapannya. Okey, sambil-sambil kita dengar, sambil-sambil kita teruskan pada pagi. Baik, Tuan Haji. Sambil-sambil diorang mendengar dan juga memikirkan jawapan apa gambar yang saya tunjukkan tadi, mungkin Tuan Haji boleh sentuh sedikit perniagaan CNN. Sebab Tuan Haji dah, saya rasa seangkatan dengan Double Diamond yang lain juga. Orang kata apa ni, otai-otai yang masih berbisa ni kan. Sudah pun dalam proses menurunkan kepada legasi yang kedua, iaitu anak-anak lah. So mungkin dekat sini saranan kepada rakan-rakan CBO kita, ambillah kesempatan ini kerana apa, perniagaan kita ini boleh diwarisi, terutamanya kepada anak-anak cucu kita. Silakan. Okey, terima kasih Sri. Ya, memang betul perniagaan SNI ini boleh diwarisi. Saya sendiri pun telah meletakkan anak saya sebagai pewaris. Sebab kita tidak tahu kan, usia begini 63 tahun dah lewat dah. So saya telah wariskan perniagaan ini dengan anak saya, dan maksudnya sekarang saya telah didik mereka bagaimana membuat perniagaan ini sedikit demi sedikit, apa yang harus dilakukan, apa yang hendak dilakukan dengan jualan sendiri, kemudian nak servis downline dan sebagainya. Macam semalam masih kan saya tak dapat ikut Asri punya program. Semalam top up day, jadi saya masih nak uruskan dengan grup-grup saya yang mana perlu diaturkan apa semua. Jadi di sini sekali lagi saya katakan, suatu hari nanti apa yang kita buat waktu ini dan hasil-hasilnya yang akan datang atau seterusnya boleh diwarisi dengan anak. Itulah yang penting. Itulah istimewanya perniagaan SNI. Keunikan yang mana kita boleh warisi kepada generasi kita yang akan datang. Baik, Tuan Haji, sebelum kita teruskan, mungkin saya nak kongsi ada beberapa
perkembangan yang terkini, iaitu dalam tempoh lockdown. Dalam tempoh lockdown ni semalam saya dah kongsikan, tapi untuk refresh kembali ya, sebab bonus untuk bulan 5 pastinya akan sampai. Biasanya akan tunggu sampul surat berwarna putih itu ya, yang berbandel-bandel. Sekarang dah main bandel lah ya, sebab ramai yang berjaya menikmati bonus CNI. Jadi saya nak ulang tayang sekali lagi bahawa bonus CNI akan dibayar melalui e-bonus. E-bonus ini akan masuk ke dalam website anda. Yang penting masuk www.cni.my, CNI Business Center, masukkan anda punya nombor ahli dan masukkan password. Ya, masukkan password. Kemudian ada keluar sebegini, ada 3 line ini yang dalam bulatan merah ini, anda klik di sini. So bila anda klik di sini, anda akan dapat banyak dekat sini dia punya bahagian dia. Setiap bahagian tu ada function, ada fungsi dia masing-masing. Tapi hari ini kita nak membicarakan tentang nak cek bonus kita. Ya, bonus di bahagian bonus ini. Bonus voucher ataupun cash voucher ada di sini. Klik di sini dan sekali lagi dia akan minta nombor password anda yang sama masa anda key in tadi, ya. Dan key in lagi sekali dan akan keluarlah bonus-bonus yang ada di sini, ya. Dan boleh digunakan sama ada nak ambil duit dan juga boleh buat pembelian produk CNI. Right. Jadi semuanya dah segalanya di hujung jari Tuan Haji. Online, kita offline, online, offline kan. So sekarang ni dah orang kata apa? Dengan lockdown, dengan pandemik COVID-19 ini memaksa kita belajar online, memaksa kita mengetahui ciri-ciri ataupun kegunaan menguasai online ini, ya, kerana semuanya melalui online. Okey, baik. Tuan Haji, mungkin kata-kata akhir, kata-kata semangat daripada Tuan Haji untuk panduan, untuk orang kata apa, sebagai cetusan untuk rakan sipil kita. Silakan. Okay, terima kasih Hafiz. Jadi saya mengucapkan selamat hari raya, memastikan bulan Syawal kan dengan anda semua yang menyambut hari raya, dan juga selamat Zawai ya dengan rakan saya di Sarawak, di Sabah, Pesta Keamatan di Sabah. Jadi seperti saya katakan tadi, umur tidak menghalangkan kita untuk berjaya dalam satu bidang, terutama sekali dalam perniagaan CNI ini. Seperti saya katakan tadi, walaupun saya sudah saya sudah 6 series lah. 6 series, umur 6 series lah. Agak lambat sedikit, tapi alhamdulillah dengan berkat usaha saya belajar dan saya dapat mengikut perkembangan ataupun cara-cara berusaha dalam CNI ini menggunakan online. Jadi saya harap dengan rakan-rakan usahawan kat luar sana, kalaulah saya sudah berumur begini, boleh melakukannya, boleh mengikutkan apa-apa aktiviti CNI, Zoom kah, Facebook Live kah, e-boss kah dan sebagainya. Saya harap rakan-rakan kawan sekalian sama-samalah kita mengikut perkembangan ataupun ilmu-ilmu di dalam program CNI ini. Jadi itulah saja Azri. Saya harapkan semua rakan kawan, terutama sekali saya punya organisasi di Sarawak ni, walaupun di Semenanjung ada sedikit, di Sabah ada sedikit, jadi sama-samalah kita teruskan menuntut ataupun belajar ilmu menerusi program-program CNI. Iya, baik. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih. Dan kita juga nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Tuan Haji bersama rangkaian organisasi Tuan Haji yang begitu orang kata apa, cemerlang ya. Walaupun dalam 2 tahun ini kita dalam tempoh pandemik ya. Di bawah juga organisasi Tuan Haji kita ada Double Diamond Agency Manager Tuan Irman ya. Dan di bawah kepimpinan Tuan Irman juga telah berjaya melahirkan pemenang tabung kereta ya, Tuan Kusairi. Kita juga ada Puan Sherin Segin, dan kita ada Judith ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita nampak perkembangan di Borneo, terutamanya di Sarawak, begitu cukup cemerlang. Tahniah kita ucapkan kepada rakan-rakan CBO di Sarawak dan juga Sabah ya. Jadi teruskan untuk
mengambil kesempatan dan peluang ini dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, ramai masyarakat di luar sana memerlukan khidmat anda, memerlukan nasihat anda, terutamanya dalam untuk usaha untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ini. Tanggungjawab kita semua untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan nutrisi produk. Alright, baik. Mungkin saya nak jemput sekali lagi Dr. Zaidi bersama dengan saya, kata-kata akhir, pesanan akhir daripada anda. Okay, baik. Terima kasih Cik Asri. Okay, saya harap kita semua dapat manfaatkan ilmu information produk yang kita kongsikan setiap pagi ni untuk kita sebarluaskan kebaikan daripada produk CNI ini. Tadi saya katakan, saya kongsikan pada hari ini berkaitan dengan ekstasi. Ada promosi yang menarik berkaitan dengan ekstasi ini. Boleh anda gunakan itu untuk perniagaan CNI anda. Alright, terima kasih Tuan Zaidi. Okey, kita sampai ke penghujung. Sebelum kita akhiri, pada hari besok, kita juga ada program sebenarnya secara FB Live, iaitu EBOS, ya, EBOS setiap hari Sabtu jam 3 petang. Kita akan bersiaran FB Live bersama speaker kita, iaitu Diamond Agency Manager Tuan Fauzi Yusof dan juga Diamond Agency Manager Tuan Zairi. Wah, ni partner Didi ni. Diamond sama Diamond. Kita tengok bagaimana mereka berjuang di alam maya, di FB Live. Baik. Saya nak tengok kita santai-santai, relax-relax. Kita yang belum kena kopi, kita kena kopi dulu. Sama-sama kena kopi dulu. Okey. Saya ada bagi soalan, ada bagi teka-teki tadi. Itu teka-teki itu sebagai tanda awal tu. Mungkin akan berlaku sesuatu di minggu hadapan. Tapi sebelum kita ke minggu hadapan itu, ada yang berjaya jawab tak? Gambar apakah yang saya kongsikan tadi? Ada yang sebut burung kenyalang, ada yang sebut burung merak. Okey, itu semua salah. Mai cepat-cepat type di ruangan chat sana, gambar apakah kita uji minda sikit, biar berpusing sikit IQ kita, ya. Gambar apakah yang saya kongsikan tadi? Kalau nak saya kongsikan semula boleh juga. Ada yang boleh bagi jawapan? Apa ni? Tengok betul-betul. Perhatikan betul-betul gambar apa yang saya kongsikan sekarang ini dan berikan jawapan anda di ruangan chat sana. Siapa yang boleh menguji apa tu? Buah limau, ada pula buah limau begitu ya, buah limau oranye. Okey, biji tasbih, kopiah katanya. Kuda laut. Apa lagi? Sangkis, limau, burung kasawari, manik, ikan, macam-macam. Okey, alright. Okey, bersama dengan kita juga pada pagi ini sekali lagi turut memberi sokongan. Bisa Cangkok Lian, selamat pagi. Siapa lagi kita ada bersama dengan kita daripada Diamond, Siti Rawan. Juga kalau kita lihat, ramai. Ini hari penyertaan kita sampai 90 lebih, 96 tadi, mencecah 96. Terima kasih ya. Terima kasih atas sokongan anda. Kita dah tak ke mana-mana sebab kita dah kena lockdown, jadi kita mengisikan ruang kita pada pagi ini dengan mengikuti program-program ilmiah, program-program yang berinformasi dan juga sekurang-kurangnya memberikan kita refresh balik, orang kata apa, tentang ilmu produk. Jadi yang dikongsikan, kalau diingat lagi di hari pertama kita bercerita tentang NEI 2. Kemudian kita bercerita tentang Leaf. Semalam kita bercerita tentang Sudoku dan hari ini kita bercerita tentang ekstasi. Alright. Semua produk yang kita kongsikan 2-3 hari ini berkaitan rapat dengan COVID-19. Wabak COVID-19 ini. Jadi
anda boleh ambil kesempatan, amalkan, jangan putus-putus, setiap hari amalkan dua produk utama ini, leaf dan juga ecstasy untuk meningkatkan immune system, dan juga sudoku adalah untuk kita sanitizekan segala tangan kita, badan kita, kalau keluar pergi ke pasar balik tu sanitize satu badan dulu sebelum masuk rumah. Dan juga mungkin sayur-sayuran, buah-buahan, lauk pauk yang kita beli di pasar, sanitize, bukan pakai sudoku lah, kita ada food wash. Kita cuci dengan food wash untuk kita keluarkan mungkin segala apa yang tidak diperlukan melekat di makanan kita. Baik. Terima kasih juga untuk rakan-rakan usahawan kita yang berada di Borneo yang terus menyokong. Terima kasih juga di bahagian utara dan seluruh tanah air kita, ada di Terengganu, Pahang, Kelantan juga ya, yang turut bersama menjayakan program kita pada pagi ini. Kita sudah pun sampai ke penghujung. Jadi sedikit sebanyak perkongsian kita pada pagi ini, perkongsian daripada Dr. Zaidi dan juga perkongsian daripada leader kita Double Diamond Agency Manager, sedikit sebanyak memberikan inspirasi, memberikan cetusan untuk memastikan kita sentiasa positif, sentiasa aktif untuk meneruskan perjuangan sehari-harian kita. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih, menyusun 10 jari sekiranya ada kelemahan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan itu adalah kelemahan saya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita undur diri, mari kita sesi gambar mengopi dulu. Jadi saya minta kerjasama